Assalamualaikum, bersama saya Muhammad Syarizam Awang dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 31 Oktober 2021. Masyarakat di negeri ini sekali lagi diingatkan terus mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan meskipun sudah lengkap vaksin COVID-19. Kes baru setiap hari menunjukkan bahawa secara purata 60% daripada semua jangkitan harian adalah mereka yang sudah menerima vaksin lengkap. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Sabah sedang melalui tren peningkatan kes jika dinilai melalui graf garis harian bagi tempoh 14 hari yang lalu. Jelas Datuk Masidi ia bukanlah sesuatu yang mengejutkan dengan mengambil kira pelonggaran pelbagai aktiviti ekonomi dan sosial serta tahap pematuhan SOP yang mula menurun dalam kalangan penduduk. Semalam Sabah mencatat 650 kes positif COVID-19 iaitu meningkat 61 kes berbanding 589 kes sebelum ini. Sementara itu 412 pesakit COVID-19 sembuh dan 1,813 pesakit sedang menerima rawatan dengan 80 pesakit memerlukan penjagaan kritikal. Manakala 5 kematian direkodkan di 5 daerah. Mengenai penguatkuasaan SOP, Datuk Masidi memaklumkan satu kompaun dikeluarkan terhadap individu kerana melanggar SOP. Penguatkuasaan SOP turut dijalankan di perairan Laut Sabah melibatkan 122 pemeriksaan di kawasan Pantai Timur dan 35 pemeriksaan di perairan Kota Kinabalu dan Labuan. Hasil pemeriksaan satu tangkapan dibuat di bawah enakmen Pelabuhan dan Dermaga Sabah 2002. RM2 bilion untuk kemudahan asas, infrastruktur, air dan elektrik di Sabah dalam bajet 2022 merupakan berita baik kepada rakyat Sabah. Ia sekaligus memperlihatkan keprihatinan kerajaan persekutuan dalam membangunkan negeri ini. Adun Balung Hamid Awang berkata peruntukan tersebut membolehkan usaha berterusan kerajaan negeri dalam memberi perhatian khusus kepada pembangunan dan juga modal insan di negeri ini. Jadi kita berharap dengan peruntukan yang begitu besar jumlahnya akan dapat kita manfaatkan dengan baik demi untuk kesejahteraan rakyat kita di seluruh negeri Sabah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program tempat kerja bebas dadah anjuran Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dengan kerjasama sawit Kinabalu di Balung Tawau. Dalam pada itu, Hamil juga menghargai keprihatinan kerajaan persekutuan terhadap keperluan Sabah melalui penyediaan RM1.5 bilion untuk pembangunan infrastruktur luar bandar di Sabah dan Sarawak selain jaminan meneruskan projek penting antaranya projek Lebuh Raya Pen Borneo menerusi peruntukan RM3.5 bilion pada tahun depan. Sementara itu, Pengarah AADK Negeri Sabah Abdul Hamidi Ibrahim berkata program tersebut bagi memberi pendidikan pencegahan dadah kepada pekerja. Dan objektif penting dalam program ini adalah untuk kita memberi pendidikan pencegahan dadah kepada pekerja-pekerja, sama ada pekerja di peringkat pengurusan dan juga di pekerja-pekerja ladang supaya mereka ini dapat pengetahuan pendidikan tentang pentingnya menghindarkan diri daripada mendekati dadah. Program sehari ini disertai kira-kira 100 kaki tangan sawit Kinabalu. Perbendaharaan Malaysia Sabah menyambut baik inisiatif mempermudah syarat keperluan pendaftaran syarikat pertama kali mendaftar sijil pendaftaran perniagaan Kementerian Kewangan Malaysia yang dikenakan bayaran hanya RM150 berbanding RM450 sebelum ini. Inisiatif itu diumumkan Menteri Kewangan semasa sesi pembentangan bajet 2022 kemarin. Sehubungan itu, Pegawai Kewangan Persekutuan Sabah Rafida Datuk Derin berkata pihaknya akan terus melaksana program turun ke lapangan melalui program Sanang Baitu Daftar E-Perolehan bagi menggalak dan membantu menambah bilangan pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan. Umumnya sangat menyambut baik pengumuman pembentangan bajet oleh Menteri Kewangan bagi menambah bilangan penyertaan dalam perolehan kerajaan, dan atas sebab itulah bagi menyantuni dan menyahut usaha untuk menambah
bilangan penyertaan perolehan ini sebab bagi membolehkan pembekal membuat perolehan kerajaan. Beliau ditemui RTM dalam program Sanang Baitu Daftar E-Perolehan di Sandakan. Melalui program ini, Rafida memaklumkan kira-kira 150 permohonan baharu pembekal telah diluluskan Perbendaharaan Malaysia Sabah bagi sijil pendaftaran perniagaan Kementerian Kewangan setakat ini. Jumlah itu merangkumi pendaftaran baharu dan pembaharuan pendaftaran yang diluluskan serta-merta di lokasi penganjuran program berkenaan yang telah dilaksanakan di 6 lokasi di negeri ini. Ia termasuklah di Kinabatangan, Pitas, Kota Kinabalu, Sipitang, Labuan, Tawau dan Sandakan. Program Senang Baitu Daftar E-Perolehan merupakan salah satu program di bawah Program Perkhidmatan Komuniti Bergerak MCS Perbendaharaan Malaysia Sabah bagi membantu dan mempermudah pendaftaran pembekal untuk membuat perolehan kerajaan. Dana pembiayaan RM230 juta menerusi program skim pembiayaan perniagaan khas wanita dan Anita di bawah Majlis Amanah Rakyat dan Tekunita di bawah Tekun dalam bajet 2022 disambut baik usahawan tempatan negeri ini. Menurut usahawan tempatan Datuk Rahmajan Sulaiman Han, dana itu mampu membantu usahawan wanita terjejas pandemik meningkatkan perniagaan mereka. Beliau juga turut menyambut baik program My Kasih Kapital yang akan dilaksana bagi menggalakkan wanita menjana pendapatan dari rumah serta membantu meningkatkan kapasiti perniagaan. Sehubungan itu, jelasnya tahap kesedaran usahawan tempatan, pattern produk yang dihasilkan sangat penting bagi menjamin dan melindungi produk keluaran ditiru mana-mana pihak tidak bertanggungjawab. Yang you nampak pada hari ini kami show tu our signature. Dan semua tu kami dah patternkan supaya tiada cetak orang ciplak di mana-mana. Alhamdulillah mendapat sambutan yang baiklah, terutamanya orang-orang di Kota Kinabalu, di Sabah lah, orang-orang kita. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas majlis pelancaran produk terbaharu keluaran syarikatnya di Kota Kinabalu. Majlis dilancarkan isteri Ketua Menteri Sabah, Datin Seri Panglima Julia Salag. Dalam pada itu, Datuk Rahmajan optimis langkah proaktif dan inisiatif yang dilaksanakan kerajaan akan memberi impak besar kepada golongan wanita di semua peringkat untuk bangkit semula dalam pasca pandemik COVID-19. Bantuan Keluarga Malaysia BKM yang diumumkan dalam bajet 2022 disambut baik penduduk pedalaman di negeri ini. Ketika ditemui RTM di Keningau, rata-rata penduduk menyebatkan berita gembira itu dengan bantuan tunai tertinggi RM2,000 berupaya meringankan beban akibat kesan pandemik COVID-19. Terima kasih kepada kerajaan lah menambah bantuan untuk rakyat yang termiskin. Semua pun ada penambahan semua. Ada okey daripada yang terdahulu. Saya membaca tentang bajet ini memang ada satu kejutan lah. Kenaikan dari segi, terutama dari segi bantuan rakyat lah. Sekarang dia panggil BKM, Bantuan Keluarga Malaysia. So ini adalah satu suntikan yang sangat baik bagi rakyat Malaysia. Saya berterima kasihlah sama ini kerajaan sebab bagi tambahan bantuan. Sekarang ini pun bukan senang mau cari duit kan, sebab ini ada COVID begitu. Jadi saya betul-betul berterima kasihlah sama kerajaan sebab kasih ringan kita punya beban. BKM memperuntukkan sebanyak 8.2 bilion ringgit yang dijangka memanfaatkan 9.6 juta penerima. Ia membabitkan isi rumah mempunyai 3 anak dan lebih selain purata pendapatan bulanan di bawah RM2,500 sebulan. Data dalam sistem e-Kasih di negeri ini perlu dikemaskini bagi membolehkan golongan sasar terus mendapat bantuan yang disalurkan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamad kata usaha memurnikan bantuan itu perlu memandangkan ramai yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Menurut beliau, rancangan Malaysia ke-12 akan memberi penekanan tentang usaha membasmi kemiskinan di Sabah menjelang 2025. Juga untuk melihat senarai e-Kasih. Dan tadi kita telah bincang beberapa perkara yang perlu dimurnikan tentang senarai e-Kasih lah. Satu e-Kasih ini dinamik. Ya. Sekarang COVID-19, mungkin ada yang sudah tergolong dulu mereka bukan miskin, sekarang masuk miskin. Beliau berkata demikian kepada media selepas mendengar taklimat status kemiskinan di Sabah dan cadangan program pembasmian kemiskinan di Pejabat Daerah Putatan. Sementara itu, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Syahelmi Yahya menyeru
Pemimpin masyarakat negeri ini membantu mendapatkan data terkini penduduk di kampung masing-masing. Saya selaku adun di Tanjung Keramat ini menyokong dan menyeru pemimpin-pemimpin masyarakat seperti ketua-ketua kampung dan juga pemimpin pembangunan masyarakat untuk memberi kerjasama dalam memurnikan data golongan miskin tegar ataupun IKASih ini agar mereka yang benar-benar memerlukan dapat kita bantu. Terdahulu, Datuk Mustafa menyampaikan bantuan bakul makanan kepada penduduk miskin di Kampung Pasir Putih, Putatan. Penganjuran latihan pengurusan risiko berasaskan komuniti dan penubuhan pasukan tindak balas kecemasan keluarga Malaysia daerah Pinampang dapat membantu penduduk setempat menangani risiko dan impak bencana. Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Datuk Roslan Wahab berkata, menerusi latihan itu, penduduk boleh bertindak lebih awal sekiranya berlaku kecemasan dan bencana. Kita datang untuk menubuhkan pasukan sidet komuniti di beberapa buah kampung supaya diwujudkan satu kumpulan, dilatih supaya apabila berlaku sesuatu bencana di kawasan mereka, mereka dapat bertindak dahulu sementara pasukan penyelamat datang. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan penutupan latihan program berkenaan di Kampung Ramayah, Pinampang. Latihan disertai 40 penduduk antara lain bertujuan memberi pendedahan awal kepada penduduk kampung sebagai responden pertama sekiranya berlaku kecemasan dan bencana. Inilah satu latihan yang diperlukan supaya mereka bersedia sebelum bencana itu berlaku, semasa bencana itu berlaku dan selepas bencana itu berlaku. Ini hari daripada NSDF dapat belajar daripada ini yang berkenaan dengan banjir melalui program hari ini. Saya haraplah jadi dengan ada kursus begini jadi menambahkan lagi penduduk-penduduk dan pemuda di sini untuk cara-cara macam mana menyelesaikan sekiranya berlaku banjir di daerah ini. Saya mendapat pengalaman dalam membantu penduduk-penduduk kampung dari segi menyelamatkan orang sebelum dan selepas kejadian bencana alam. Dan banyak juga input dia yang sangat bernas daripada Ketua APM. Terdahulu, Datuk Roslan menyempurnakan pemakaian vest pasukan tindak balas kecemasan kepada 10 penghulu mukim dan penyerahan 3 bot kepada pegawai daerah Pinampang. Sekian berita pagi Sabah. Terus patuhi SOP bagi mengekang penularan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Muhammad Syarizam Awang. Salam hormat.